رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجدات مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Al-Imam Al-Haddad ke surat 51. Tajuk baru 50 tiap mana? Perangai dua sebagai mukmin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil qadri amin. Sebagai mukmin yang sejati, hendaklah anda menuntut diri untuk melaksanakan maksud-maksud yang tersimpul dalam makna hadis yang baru kita uraikan tadi. Sebagai seorang mukmin yang sejati, hendaklah anda menuntut diri melaksanakan maksud-maksud yang tersimpul dalam makna hadis yang baru kita huraikan tadi. Iaitu hadis yang macam mana? Iaitu hadis yang menyebutkan aku meridai Allah sebagai Tuhan. Iaitu sebelum ini ada hadis yang dibaca raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya, yang bermaksud raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, dan redha Islam itu agama kita,
wa bi Muhammadin nabiyya, dan aku redha Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Menyambung kita kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang ditulis Imam Abdullah Al-Haddad, yang mana ramai ulama memuji kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Bahkan ulama memuji sosok Al-Imam Al-Haddad, dan juga apabila beliau mengarang kitab-kitab, ramai ulama memuji kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Yang mana Al-Imam Al-Haddad ini merupakan tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i kita, sebab beliau adalah bermazhab Syafi'i. Dan juga beliau merupakan sosok Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Husain dan daripada keluarga Ba'lawiyah. Dan beliaulah pengasas kepada keluarga Al-Haddad, yang mana beliau merupakan Qutbul Irsyad. Beliau merupakan awliya al-salihin, sehingga ulama menyebut dalam kitab, bagi mereka yang berziarah ke maqam Al-Imam Abdul Haddad, bermula daripada maqam yang sebelumnya adalah maqam Abdullah Al-Idrus, yang mana ketika berziarah itu ulama mengatakan sekiranya kamu berziarah kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah Idrus, pengasas kepada keluarga Al-Idrus. Di Indonesia ni ada keluarga Al-Idrus, di Terengganu ada Al-Idrus. Semuanya berasal daripada datuk mereka Al-Imam Habib Abdullah Al-Idrus, berada di Zambal. Jadi di antara maqam Al-Imam Habib Abdullah Al-Idrus dengan beberapa langkah di hadapannya adalah maqam Al-Imam Abdullah Haddad, maka ulama mengatakan sekiranya engkau berziarah ke maqam Habib Abdullah Al-Idrus dan menuju ke maqam Al-Imam Abdul Haddad, maka jangan jalan copek-copek, jalan perlahan. Kerana kata mereka, di antara maqam Al-Imam Abdul Idrus dan maqam Haddad merupakan rawdatun min riyadil jannah, merupakan taman daripada taman syurga. Maka kata mereka, ketika itu kita berada dalam taman-taman syurga. Wallahu a'lam. Jadi ketokohan mereka, ketinggian mereka itu pada semua keadaan, ilmu mereka, nasab mereka, dan juga akhlak mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, benarlah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah Taala berfirman Quran, innama, hanya saja yuridullah, siapa yang dah, Allah Taala yang berkehendak. Allah Taala yang menghendaki. Sebab itu kalau orang faham, masya-Allah, kalau orang faham, maka faham kita makna cinta ahli bait. Sebab itu cinta ahli bait ini merupakan saranan daripada agama, saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai ahli bait ini. Seolah kita ni terkebelakang berbanding Syiah. Syiah yang tersalah mencintai ahli bait kononnya. Sebab mereka hanya selalu menyebut Ali Fatimah, Sayyidina Ali Fatimah. Jadi menyebut Sayyidina Ali Sayyidina Fatimah ni bukan tanda Syiah, tak tanda Syiah. Sebenarnya itu tanda kita. Sebab Islam ini mesti mencintai Ahlul Bait. Itu yang disebut oleh Nabi kita SAW, adibu auladakum salasu khisal.
Adibu auladakum thalathi khisal. Ajar anak kamu 3 benda. Betul. Ini kita ahli sunnah wal jamaah ketinggalan sikit. Sedangkan itu merupakan pegangan ahli sunnah wal jamaah sebenarnya. Maka Nabi mengatakan adibu auladakum thalathi khisal. Ajar anak kamu 3 perkara. Ajar anak. Bila ajar anak ni kita dah selesai. Macam kita ajar anak semayang, lepas itu kita dah semayang. Dah selesai. Jadi Nabi kata, itu sebagai satu lagi bermaksud simbolik sindiran kepada kita. Yang besar pun tak beramal. Bermaksud lebih aula kita beramal. Sebab hadis mengatakan adibu auladakum thalathi khisal. Ajar anak kamu 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyyikum. Ajar mereka mencintai Nabi. Jadi kalau ajar anak mencintai Nabi, kita dah selesai dulu. Sepatutnya lah. Yang pertama, Nabi kata hubbu nabiyyikum. Ajar mereka mencintai Nabi SAW. Jadi kita buat macam-macam lah. Buat marhaban, buat maulid Nabi. Itu semua termasuk dalam arahan Nabi cara untuk mengajar mencintai Nabi SAW. Ajar mereka sirah, ajar mereka akhlaknya Nabi agar mereka mencintai Nabi SAW. Hubbu nabiyyikum. Yang kedua Nabi kata hubbu ahli baitih. Ajar mereka mencintai ahli bait. Ini kita ke belakang. Ke belakang. Saya bagian tak tahu cerita ahli bait ni. Tak tahu cerita ahli bait. Dah menengah, dah masuk belajar dah. Di universiti baru tahu kepentingan mencintai ahli bait. Mana terlewat. Sedangkan Nabi kata anak-anak sudah diajar hubbu ahli bait. Kemudian yang ketiga tilawatul Quran, ajar Quran. Jadi Syiah tengah dapat kepada kita mencintai ahli bait ni. Sebab mereka lah yang pagi petang siang malam Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah. Maka di bawahnya anak-anaknya ziarah kepada makam ahlul bait. Kalau dekat Mesir itu ada masjid Sayyidina Husain. Dekat Mesir ada masjid Sayyidina Husain, ada makamnya Sayyidina Husain. Itu ahli sejarah membicarakan macam mana Sayyidina Husain boleh sampai ke Mesir pula. Ketika Sayyidina Husain dibunuh di Iraq, ketika berperang di antara tentera Yazid dan juga ahli bait, maka terbunuh sekian ramai ahli bait termasuk Sayyidina Husain dan termasuk keturunan dia. Jadi seorang yang tak terbunuh. Ketika berlaku peperangan di Iraq, semua ahli bait daripada keluarga Sayyidina Husain pergi ke peperangan tersebut, ke medan peperangan. Semua turun. Bahkan ketika mana Sayyidina Husain bergerak dari Madinah, Sayyidina Husain berada di Madinah, keluarga dia. Dan dia bergerak ke Iraq. Kisah yang panjang lah. Dan kita bergerak ke Iraq itu, dia tahu di sana akan berlaku peperangan dan membahayakan keselamatan dia. Bahkan tidak sedikit yang merasakan tak payah pergi. Sebab kalau pergi, confirm terbunuh kat sana. Maksudnya ada pergolakan yang tak stabil lah. Di antara tentera Yazid dan juga ahli bait ni. Tapi dia tetap pergi. Kenapa? Begitulah kuatnya iman Sayyidina Husain ni. Sebab apa? Sebab Rasulullah dah bagi tahu bahawa kematiannya di Iraq. Nabi dah bagi tahu siap-siap kepada Husain kematiannya di Iraq. Maka dia pergi tempat kematian dia. Kita kalau mimpi mati kat Bukit Putih, mampu kita ke jalan tu lah. Dah 3 kali mimpi dah mati kat Bukit Putih. Tak ada jalan lain lah. Kalau ada tambah orang apa pula kan, tak boleh dah, tunggulah dulu dia. Sayyidina Husain kematian di Iraq. Nabi dah bagi tahu dah.
Satu ketika Nabi SAW memanggil Siti Aisyah. Maka Nabi kata Siti Aisyah, Nabi bagi Siti Aisyah pasir. Nabi bagi Siti Aisyah segenggam pasir. Simpan pasir ini. Kata Nabi SAW, apa ini ya Rasulullah? Nabi kata, pasir ini dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada aku. Pasir ini pasir daripada Iraq. Dan di tempat sinilah nanti Sayyidina Husain akan terbunuh, katanya. Nabi sebut dengan Sayyidina Aisyah, kau simpan pasir ini. Dan ketika mana Sayyidina Husain terbunuh, pasir ini akan berdarah. Nabi sebut. Maka disimpan oleh Sayyidina Aisyah. Maka ketika terbunuh Sayyidina Husain, maka Sayyidina Aisyah dapati pasir itu berdarah. Maka tahulah bahawa Sayyidina Husain terbunuh. Pergi dia, Sayyidina Husain ke Iraq. Dia orang tanya kenapa? Sebab aku ingin pergi ke tempat takdirku. Dia kata, Tuhan dah takdirkan sana, dia pergi untuk melaksanakan takdir dia. Maka terbunuh semua kecuali seorang keturunan Sayyidina Husain yang hidup, iaitu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin yang terselamat. Banyak kisah itu. Jadi Sayyidina Husain yang terbunuh, maka kepala dia terpotong daripada badan. Maka badan dia dikebumi di Iraq, maka kepalanya dapat dibawa lari oleh seseorang. Dalam sirah tu. Maka dibawa sampai ke Madinah. Maka dikebumikan di Madinah, di Baqi' katalah. Masa tu masih lagi ada pergolakan. Takut lagi kalau orang curi jasad dia. Maka kepala Sayyidina Husain dibawa lagi sampai ke Mesir. Maka di Mesir dikebumikan di hadapan Universiti Al-Azhar. Jadi kalau orang pergi Al-Azhar, depan tu makam Sayyidina Husain. Jadi dua masjid, Masjid Al-Azhar, Masjid Sayyidina Husain. Dua-dua tu masjid yang dibangunkan. Jadi masa saya belajar lagi, yang ramai datang orang Pakistan, India yang Syiah, India Syiah, Pakistan, berbah-bah datang, anak beranak ziarah Sayyidina Husain. Itu di Syiah ni. Bermaksud mereka anak-anak yang kecil-kecil lagi dah diajar mencintai Sayyidina Husain, Sayyidina Husain, Sri Fatimah sebagainya. Tapi Syiah ni dia salah dalam pegangan dia. Kenapa? Sebab dia mencintai Ahlul Bait, tapi dalam masa sama mereka mencaci para sahabat. Di situ salah dia. Kalau orang kaji Syiah ni, sebaliknya tu ada Yahudi, ada orientalis. Ada ulama kaji Syiah ni daripada mana? Jadi ada satu buku yang ulama karang, Syiah ni pun dibuat oleh seorang orientalis juga, orang Yahudi juga yang mencipta. Yahudi ni dia bijak menipu. Dia bijak manipulasi. Betul, manipulasi. 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 Menipu kan, manipulasi. Dia orang Yahudi dia bijak. Dia bijak menipu. Dia tahu, Masya Allah, pada zaman sahabat, masa zaman awal Islam, kalau orang Islam tak perasan, musuh perasan. Musuh melihat orang Islam ni daripada kekuatan sampai kelemahan. Tapi dia musuh Islam ni. Sebab dia tengok Islam ni di mana kekuatan, mana kelemahan dia. Jadi zaman sahabat lagi mereka melihat orang Islam ni dekat mana lemah, mana kuat. Maka zaman itu lagi mereka melihat orang Islam mencintai Ahlul Bait. Maka nampak. Jadi zaman sahabat Nabi dah berulang kali tentang Ahlul Bait. Nabi menceritakan keluarga dan sebagainya, bahkan turun ayat Al-Quran. Jadi apakah para sahabat tidak memahami? Para sahabat sangat memahami.
Selain daripada Nabi yang bercerita tentang Ahlul Bait, Al-Quran juga turun lagi tentang Ahlul Bait. Apakah para sahabat tak faham? Sahabat faham. Ketika mana ada kisah sebahagian umat Islam di Madinah menyebut tentang keburukan Abu Lahab. Sebab surah Tabbat dah turun di Makkah. Surah Tabbat turun ke mana? Ke Makkah. Dia surah Makkiyah. Tabbat yada ni surah Makkiyah. Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Itu turun ke mana? Turun ke Makkah. Masa Nabi berdakwah dekat Bukit Safa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi supaya sebarkan dakwah secara terang-terangan. Selepas 3 tahun Nabi berdakwah secara rahsia, secara bisik-bisik. Maka turun ayat Allah Taala mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya Muhammad, sebarkan terang-terang dakwah. Fasda' bima tu'mar. Sampai masanya engkau sebarkan dakwah secara terang-terang. Maka Nabi pun naik ke Bukit Safa. Dipanggilnya semua orang Quraisy panggil. Jadi musuh tu pakat datang dekat Bukit Safa. Banyaklah kisah. Akhirnya Nabi kita, aku ini adalah Rasul daripada Tuhan untuk mengajak kamu kepada agama Islam. Itu kesimpulannya. Ketika mana berada di Bukit Safa, orang yang pertama menjawab Abu Lahab. Tabban laka, kata Abu Lahab kepada Nabi SAW. Alihada jama'atana. Alihada jama'atana. Dengan tujuan inikah engkau kumpulkan kami? Tabban laka, kata Abu Lahab. Celaka engkau. Alihada jama'atana. Ini kau sebab kami dihimpulkan? Jadi di antara akhlak Nabi SAW, di antara akhlak Nabi, bila orang tua bercakap, maka dia berhenti bercakap. Itu akhlak Nabi. Yang cakap tu pak saudara, maka berhenti bercakap. Hormat berpak saudara, walaupun salah. Itu akhlak Nabi SAW. Kita gini pendekar, pak saudara tak apa saudara. Saya nampak salah. Ditongking kali pak saudara. Kan? Dia apa dan? Kata dia, salah. Dah tak senang kata dia kan. Jadi orang tua tak senang, kita pun jadi pendekar, kita pun betul kan. Kan begitu keadaan. Nabi Abu Lahab salah. Tapi yang bercakapnya Abu Lahab, maka Nabi tak bercakap lebih tu. Diam. Bila Abu Lahab bangun dan marah, tabban laka, kata Abu Lahab, celaka engkau. Alihadza jama'atana. Dengan sebab inikah engkau bagi kami? Marahlah tu, pas sudah marah, Nabi diam. Berhenti dah. Tak ada Nabi jawab balik dah. Diam. Begitulah sebelum kalau Nabi bercakap, Abu Lahab marah, Nabi diam. Tak cakap dah. Itu akhlak nabawiyah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nabi tak jawab. Sebab yang bercakap tu siapa? Yang bercakap tu Pak Saudara. Masya-Allah. Jadi itulah di antara akhlak orang Melayu mungkin. Bila orang tua bercakap, diam. Orang tua bercakap untuk semua. Kata, wih, belajar pula. Kita jawab. Kita pun untuk. Tidak begitu. Yang menjawab siapa? Yang menjawab Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala menjawab bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat tabbat yada Abi Lahab wa Tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sampai akhir ayat. Jadi maksud surah Tabbat ni dah turun ke Makkah. Orang Islam lancar sangat-sangat ayat Quran. Bila sampai di Madinah, maka salah seorang anak Abi Lahab beriman. Bukan semua tak beriman. Isteri dia tak beriman, anak lelaki dia tak beriman. Yang tak beriman semua menentang Nabi SAW. Tapi seorang anak perempuan Abu Lahab beriman. Maka ikut sama berhijrah ke Madinah. Maka yang beriman ni siapa? Yang beriman ni sepupu Nabi SAW. Keluarga dia. Yang Abu Lahab pak saudara dia tapi penentang.
bila menentang, walaupun pak saudara, maka tidak ada faedah hubungan kekeluargaan itu. Sekiranya tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak perempuan Abu Lahab beriman. Maka bila beriman, maka masih lagi ada hubungan kekeluargaan, iaitu sepupu Nabi SAW. Maka dalam Islam dikira ini adalah kaum kerabat Nabi SAW. Pak saudara dia, sepupu dia. Maka ini disebut kaum kerabat Nabi SAW. Dan Nabi memang jaga hubungan kaum kerabat dia. Ya? Nabi memberikan perhatian, maka ada hubungan cinta yang khusus kepada kaum kerabat. Bila sampai di Madinah, maka lama-lama orang tahulah siapa tu? Anak Abu Lahab. Dia benda-benda yang tak elok tu dia lain, suara tu slow je. Anak Abu Lahab tu, Abu Lahab. Jadi lalu je, siapa tu? Anak Abu Lahab. Jadi orang soksen. Tu anak Abu Lahab, anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab yang sudah tambat keadaan. Yang jahat tu. Jadi soksen. Tu dah dengar dia anak ni. Maka terasa dia. Ayah penyangak besar. Anak rajin ke masjid. Orang masjid tak mumpit. Waktu elok je. Terasa tak anak dia? Terasa. Memanglah jahat ayah. Tapi bila dia sebut-sebut, terasa dia. Jadi kalau kita terasa, sekadar kita sahaja. Masya Allah, ayah dia imam, ayah dia tuan guru, anak pelosip. Jadi ayah sekali pergi minum teh, imam pun minum teh, tak ada minum. Elok minta. Lalu budak pelosip tadi, ya Allah, budak ni pelosip ayah depan tu, tersadak tak ayah? Paling tidak pun untuklah. Terasa. Orang budak ni memang kat kampung dia paling pelosip kata orang cakap pula. Mana tu? Ui, memang budak ni memang paling pelosip kat kampung ni, budak ni lah. Dia apa dah? Anak imam ni. Ayah minum depan tu. Tersadak tak ayah? Paling tidak pun untuk. Kita terasa tak? Terasa ayah. Sebab anak dia sendiri je. Tapi terasa dia sekadar terasa imam lah. Pokok dekau lah. Terasa paling tidak pun berdosa sikit. Berdosa lah. Berdosa sikit lah sebab kita mengguris perasaan sekadar itu sahaja. Tapi ini masalah bukan kita mengguris perasaan seorang mukmin. Ini kita masalah mengguris perasaan Nabi SAW. Itu lain qadiyah dia. Kalau kita caci anak seorang yang baik, terasa dia sekadar kita memberikan kesan pada seseorang Islam ya. Sekadar dosa punya tu ya. Dosa lah kita tak. Dosa lah. Tapi ini masalah Nabi SAW. Nabi juga ada perasaan terhadap keluarga dia. Yang ni anak dia, yang ni sepupu dia. Maka menjaga perasaan Nabi itu sangat tinggi. Menjaga perasaan Nabi sangat tinggi. Dan berbahaya. Maka datang kisah ini. Bila orang mencaci Abu Lahab di hadapan anak dia. Memang dia yang jahat ayah dia. Tapi bila sebut ayah. Jadi terasa. Maka anak Abu Lahab mengadu kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengadu, ya Rasulullah, kata anak Abu Lahab, ada kaum tu dia menyebut tentang kejahatan ayahku. Dia kata ni. Maka Nabi tu nak mimbar. Nabi tu perbuatan tu. Nabi tak sebut nama, Nabi tak sebut kawasan. Jadi Nabi kalau menegur satu-satu pak, Nabi kata ma balal qaum. Ma balal qaum, Nabi kata. Apa kono satu puak ni? Ma balal qaum, apa kono dengan satu puak ni? Nabi kata. Kenapa berlaku pada satu puak ni? Nabi kata. Mana yang terasa-lah. Kenapa berlaku pada satu puak ini? Nabi kata, yang menyakiti kaum kerabat aku terhadap seseorang yang dah meninggal dunia. Nabi kata. Kenapa satu puak ini cuba menyakiti kaum kerabat aku? Nabi kata, kaum kerabat aku tentang keluarga yang telah meninggal dunia.
Ketahuilah, Nabi kata, barang siapa menyakiti kaum keluarga aku, dia menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, maka akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat di Al-Quran, Allah Taala mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Ayat yang jelas dalam Al-Quran Al-Karim, rugi kalau kita tak amalkan. Rugi kita amalkan. Maka firman Allah, "Qul," kata ya Muhammad, "la as'alukum alaihi ajra." Aku tak minta upah pun dengan dakwah yang aku lakukan ini. Illal mawaddata. Yang aku minta mawaddah, mawaddah cinta. Fil qurba, pada kaum kerabat aku. Jadi mencintai kaum kerabat Nabi ini merupakan tuntutan agama. Jadi Syiah kononnya terkehadapan. Tapi dia salah jalan. Digunakan oleh orientalis. Sebab dia melihat bahawa sejak zaman sahabat lagi, umat Islam mencintai Ahlul Bait. Mereka mencintai Sayyidina Hasan, mereka mencintai Sayyidina Husain. Masya Allah. Nabi menyebut tentang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi macam itulah jahatnya musuh Islam ini, sehingga sampai ke tahap bila cinta Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Syiah. Benda itu merupakan sangat mulia dalam agama. Dan begitulah jahatnya, semacam mana jahatnya orientalis ni, bila sebut Islamnya teroris kan. Islamnya teroris. Jadi dia cuba nak burukkan nama Islam ni. Begitulah jahatnya mereka bila sebut Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Syiah. Sedangkan begitu banyak hadis tentang kemuliaan Sayyidina Husain dan Hasan. Nabi berkatakan, Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syabab Ahli Jannah. Nabi berkatakan, Al-Hasan wal Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain Sayyidah Syabab Ahli Jannah, ketua pemuda syurga. Sayyidah Syabab Ahli Jannah. Kalau orang pergi ziarah bagi Sayyidina Husain, dekat pintu luar tu akan ditulis hadis, Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syabab Ahli Jannah. Hadis Nabi. Jadi ini maksud apa? Maksud kita mencintai mereka, memuliakan mereka sebab mereka ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan orang Islam ketika faham, sebab itu ketika mana berakhirnya pemerintahan Sayyidina Ali. Jadi Khulafaur Rasyidin ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Maka ketika berakhirnya pemerintahan Sayyidina Ali, maka kita kata siapa nak dilantik selepas Sayyidina Ali? Maka dalam sejarah menulis Muawiyah. Muawiyah sahabat Nabi. Muawiyah penulis wahyu. Walaupun ada ada perselisihan di antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, maka perselisihan di peringkat pendapat dan sebagainya, itu tak sepatutnya kita mencampuri perselisihan itu. Dalam kitab tauhid kita ada, dalam kitab Jawhar Tauhid ada masalah perselisihan para sahabat. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, jangan kita mencampuri perselisihan di antara sahabat dan di antara dua sahabat dengan kita mengatakan, sahabat ni betul, dia ni salah. Sahabat ni betul, dia ni salah. Jadi kita serahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita masuk campur lah. Sama lah seperti mak ayah tengah berkelahi, anak jangan masuk campur. Saya sokong mama. Tapi kau ni nak sokong kata ayah. Saya sokong ayah kata dia. Buka parti. Dia ayah kata macam ni, buka parti lah, tubuh parti. Parti ayah, parti mak. Anak ayah main 15 orang. Jadi berkelahi mak ayah, anak pun kau nak pilih siapa, ayah ke mak? Jadi patut ke macam tu? Tak patut. Jadi kalau mak ayah kelahi apa? Anak tu untuk. Tak ada.
Jadi begitulah kalau berlaku perselisihan di antara para sahabatnya. Jadi meninggal Sayyidina Ali, maka Muawiyah nak mengambil pemerintahan. Maka ketika itu umat Islam dah mula ada penyokong-penyokong. Pelantikan itu berdasarkan sokongan umat Islam. Jadi Muawiyah menginginkan khalifah. Dia ingin khalifah. Ada seorang lagi tokoh. Dia tidak menginginkan pun khalifah tu, tapi orang nak angkat dia jadi khalifah. Siapa dia? Sayyidina Hasan. Muawiyah dia menginginkan jawatan khalifah. Ada seorang lagi dia tak nak jawatan tu, tapi orang nak angkat dia. Kalau kisi kelayak kan siapa? Kalau pemimpin lah, di antara orang tu nak jadi pemimpin, seorang ni orang nak angkat jadi pemimpin. Dia tak nak, tapi orang angkat. Kalau pimpin yang orang angkat ni yang lebih layak daripada orang yang kata dan nak. Jadi ikut kelayakan, Sayyidina Hasan lebih layak. Sebab orang yang nak dia. Bahkan kalau berlaku pengundian, menang Sayyidina Hasan. Sebab Sayyidina Hasan ni kalau ikut riwayat, rupa dia, tubuh badan dia seperti Nabi SAW. Sayyidina Hasan, akhlak dia, tubuh badan dia. Maka kalau berlaku pengundian, menang Sayyidina Hasan. Dan Nabi SAW ketika mana Sayyidina Hasan masih kecil, maka Nabi pegang Sayyidina Hasan. Nabi kata, cucu aku ini satu masa nanti akan mendamaikan umat Islam daripada berlaku penumpahan darah. Masa Sayyidina Hasan masih kecil lagi. Cucu aku ini, Nabi kata satu masa nanti akan mendamaikan umat Islam daripada penumpahan darah. Jadi kalau Sayyidina Hasan nak berebut-rebut dengan Muawiyah, mungkin boleh berlaku peperangan dan sebagainya. Jadi bila orang nak angkat Sayyidina Hasan jadi khalifah, boleh. Sayyidina Hasan boleh menang kalau ada undian. Tapi sebaliknya Sayyidina Hasan pergi kepada Muawiyah dan berbai'ah dengan Muawiyah. Sayyidina Hasan sendiri angkat Muawiyah jadi khalifah. Maka damai umat Islam. Tak ada berebut pemerintahan. Dah, Muawiyah jadi pemerintah. Maka itu Sayyidina Hasan. Jadi Yahudi gunakan tu. Dia tahu umat Islam ni kasih ahli bait sebanyak dulu lagi. Maka dijadikan sentimen. Lepas tu Muawiyah naik. Lepas Muawiyah anak dia Yazid. Yazid ni dia lagi dahsyat pemerintahan dia. Dan ketika tu orang Yahudi gunakan tu. Gunakan perbalahan umat Islam ni dengan sentimen ahli bait. Maka dia masuk dulu. Maka dia mencucuk ahli bait. Kemudian mereka tahmah sehingga mereka ada ideologi, sehingga mereka mengatakan sepatutnya Sayyidina Ali yang jadi khalifah selepas Nabi SAW. Dia ahli bait dan sebagainya. Maka dicucukkan sentimen cinta ahli bait. Dalam masa yang sama dia tahmah Sayyidina Abu Bakar, tahmah Sayyidina Umar, tahmah Sayyidina Uthman. Maka golongan ini wujud semenjak dulu, sikit maka jadi satu golongan Syiah. Kononnya cinta ahli bait, tapi dia membenci para sahabat. Adapun cinta ahli bait sebenarnya ahli sunnah wal jamaah sepatutnya. Tapi yang bab ni kita terkebelakang. Sedangkan Nabi menyebut adibu auladakum thalathatu khisal. Ajar anak kamu 3 perkara. Hubbun Nabi, hubbu ahli baiti, wa tilawatil Quran. Nabi sebut begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah Taala berfirman dalam Quran, "Innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait." Hanya saja Allah Ta'ala yang menginginkan. Innama yuridullah. Hanya sahaja Allah Ta'ala menginginkan. Liyudhiba ankum rijsa. Untuk menghapuskan
daripada kamu ahli bait kekotoran. Rijsa ni kekotoran, rijs. Ayudhiba ankumur rijsa. Allah Ta'ala menginginkan menghapuskan kekotoran daripada kamu ahli bait. Rijs, kekotoran. Jadi kotor apa ni? Rijsa apa? Kekotoran akidah. Kekotoran akhlak. Kekotoran kejahilan. Rijs. Siapa yang menginginkan? Allah Ta'ala. Bermaksud ahli bait ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebanyakan mereka, mana orang yang hebat-hebat di dunia ini semenjak zaman sahabat, maka kebanyakan daripada ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma datang lagi satu fitnah kepada umat Islam. Datang lagi fitnah kepada umat Islam. Jadi apa maksud fitnah? Fitnah ni maksud zahir nampak cantik, dalam dia tahu. Itu fitnah. Fitnatun nisa, fitnah wanita kepada lelaki. Bukan ditumbuk dia perempuan tu lah. Tak ada ditumbuk dah. Cuma dia lawai. Nampak baik tapi terfitnah kepada lelaki. Dunia disebut fitnah. Bukan jahat, duit bukan jahat, tak jahat duit, tapi disebut fitnah. Sebab di sebalik itu ada kejahatan, melalaikan kita daripada ibadat. Duit tu kalau kita gunakan dengan elok je dia kan. Pergi Makkah, bersedekah, elok dia. Tapi kalau tak jaga, dunia itu akan menghancurkan kita. Maka itu sebut fitnah. Maka ada fitnah. Fitnah apa? Fitnah memburukkan ahli bait. Fitnah memburukkan ahli bait. Maka yang bercakap itu siapa dia? Golongan agamawan yang bercakap. Ustaz-ustaz yang bercakap. Yang ada PhD yang bercakap. Yang main tu hafal Quran tu, penghafal Quran yang bercakap. Tak ke tertipu kan? Yang main itu ustaz yang cakap tu. Tengok muka putih muka baik orang ni. Lambut dia cakap kan. Ustaz ni kau suruh dia pergi suruh tak kau benar tak benar kan. Maka tu fitnah orang. Maka dia fitnah buat maulid Nabi bid'ah sosial. Ziarah makam aulia itu sosial. Ini sudah betul. Maka semua itu dilakukan ahli bait. Semua itu yang dilakukan ahli bait. Buat maulid, ziarah para aulia dan sebagainya. Itu adalah ahli bait. Maka orang pun memandang tak betul ahli bait. Disebabkan fitnah paham agama yang ada. Sebab tu kalau dulu saya suka berdebat. Dulu saya rumah berdebat. Masuk tengah panih-panih kan. Berdebat rumah sekarang malas dah. Sebagai hujah macam ni siapa betul? Allah Ta'ala betul ke? Ustaz-ustaz ni yang betul. Allah Ta'ala betul ke? Ustaz-ustaz ni yang betul. Itu dah berang tu. Kenapa? Allah Ta'ala mengatakan dia jaga ahli bait ni. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahli bait wa tatahhiru. Allah akan sucikan mereka. Maka kita tengok kebanyakan ahlul bait, masya-Allah, kebanyakan ahlul bait macam kita lah, buat maulid, buat marhaban, buat sekian. Jadi mustahil ahlul bait itu berada pada landasan yang sahih, mustahil. Majoriti dia berada pada landasan yang salah, mustahil. Sudah pasti orang ni yang salah melihat satu hukum kan. Mereka yang salah melihat hukum-hukum tu. Sedangkan ahlul bait ni orang yang hebat. Sebagaimana Al-Imam Abdullah Al-Haddad.
Maka katanya sebagai mukmin yang sejati hendaklah anda menunjukkan diri melaksanakan maksud-maksud yang tersimpul dalam makna hadis yang baru kita uraikan tadi, yaitu aku meredai Allah sebagai Tuhan, raditu billahi rabba. Jadi ulama kata tidak semudah itu kita menyebut raditu billahi rabba, tapi kita mesti memahami maksud-maksud kalimah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi ketika mana kita menyebut raditu billahi rabba, aku redha kepada Allah sebagai Tuhan, maka kita perlu faham apa maksud redha. Ya, redha bermaksud tidak ada bantahan zahiran wa batinan. Itu maksud redha. Redha maksud tidak ada bantahan zahir. Zahir tak ada bantahan. Salat, salat. Puasa, puasa. Pada zahir dia kita tak bantah. Bukan sekadar zahir, batin juga tidak bantah. Jadi redha tu zahir dan batinan. Ya. Jadi bila Tuhan perintah kita salat, salat. Redha, zahir dan batinan. Zahir kita redha, dalam kita redha. Tak ada bantahan. Macam anak kita suruhkan, sapu sampah, pergi sapu sampah. Basuh pinggan, basuh pinggan. Tapi mulutnya moncong. Tak ada orang lain ni. Dia perlu buat dari segi perbuatan kita kan, biar yang penting dia buat ramai. Kalung tu pun mengut dia, mak, mengut dia, biar tak. Langkung-langkang apa tu si pinggan tu dikotor, tuntang, dia buat dia mak tak kisahlah. Yang penting bersih je. Biar dia marah. Tapi sudut agama tak sempurna. Buat dengan redha. Elok senyum je kat alung. Basuh pinggan. Ada ni tak pinggan nak basuh? Pergi ke apa? Boleh suruh dia mak. Sapu sampah? Boleh. Basuh pinggan? Boleh. Galak mana? Ada tak lagi pinggan nak basuh? Kata dia. Dia rasa mak pergi ni. Redha, zahir dan batin. Masuk redha. Masya-Allah, Allah Taala perintah kita salat, redha. Itu yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Para sahabat bila telah beriman kepada Nabi SAW, apa prinsip para sahabat? Prinsip para sahabat kepada Nabi, sami'na wa ata'na. Itu prinsip para sahabat. Sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, engkau perintahkanlah apa saja. Kami dengar, kami patuh. Kami dengar, patuh. Itu bermaksud kesempurnaan keredaan para sahabat kepada Nabi SAW. Jadi para sahabat itu tidak prinsip sami'na wa tafakkarna. Kami dengar, kami fikir dulu. Tengok tak. Tengok tak. Para sahabat prinsip dia dengar, patuh. Dengar, patuh. Dengar, patuh. Apa sahaja Nabi perintah, dengar, patuh. Sampailah perintah jihad, patuh. Apa sahaja Nabi perintah, patuh. Bermaksud keredaan mereka terhadap perintah. Jadi redha kepada Allah bermaksud salat, sami'na wa ata'na. Itu maksudnya. Jadi kita sebut dulu bahawa redha itu redha kepada perintah yang wajib, redha kepada larangan yang haram, satu lagi bahawa redha kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Redha pada qadar Allah Subhanahu wa taala. Berapa umur kita Tuhan bagi, berapa duit kita Tuhan bagi, banyak mana kesihatan yang Tuhan bagi kepada kita. Redha. Orang lain semua sihat dan dah sakit dah. Tak patut Allah Ta'ala buat macam ni. Dalam tu, dia tak sebutkan mulut, dalam tu. Jadi maksud keredaan yang tak mampu kita tunjukkan. Sebab kita memaham makna redha itu, mana hati kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang faham makna redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan mendapatkan redha itu. Walaupun macam mana buruk sekalipun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan pelbagai ujian, maka kita sambut dengan redha. Jadi kalau orang mengetahui ketinggian dia, maka dia akan ada kekuatan untuk menerima ujian Tuhan dengan redha.
Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, hendaklah engkau redha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya engkau tak mampu redha, maka pada sabar itu mendapat kebaikan yang banyak. Jadi redha ni maksud tak ada bantahan dalaman kita. Tapi tak mampu kita, ya Allah tak tahan, maka hendaklah kita sabar. Jadi sabar ni, orang sabar ni dia tak suka tapi dia sabar. Itu maksud sabar. Dia tahan. Siapa suka sakit kan? Tak suka sakit. Tapi kita sabar, diam untuk elewan tu. Tu ni sabar. Dia tak suka tu sakit. Siapa suka sakit tapi sabar, dapat pahala sabar. Tapi kadang-kadang dia bila curi ayam tu, ambisi orang sakit gigi ni, dia pokok dia kan, hilang sabar ni. Jadi Nabi mengatakan bahawa hendaklah kau sabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mampu hendaklah kau redha kepada takdir Tuhan. Kalau tak mampu redha, maka pada sabar itu mendapat kebaikan yang banyak. Bawah pada itu tak ada. Bawah pada sabar, hilang sabar. Tak ada pahala apa-apa lah. Maka redha yang paling tinggi. Redha ni bermaksud kita dah serahkan dah kepada Allah sesuatu itu apa yang Tuhan berlaku kepada kita. Itu maksud redha. Dah serahkan. Macam seorang isteri serahkan diri daripada suami dia. Kalau sebelum dia menikah, mungkin banyak benda dia tak nak. Amat ajak pergi sorban, tak nak lah. Boleh lah. Pergi faham tak? Ada benda yang dipilih. Pergi sini, pergi sini. Pergi makan nasi lemak, tak nak lah. Pergi makan apa? Makan roti canai, tak. Dia ada pilih-pilihan. Tapi bila isteri tadi bernikah, mungkin dia belajar, ada guru dia mengajar. Nanti kalau kahwin nanti jangan banyaknya temeneh. Kod je laki kau tu, kata dia kan. Kod je dia. Jangan banyak pernah temeneh pula. Kata dia tuan guru tadi kan. Yalah. Bila pergi nikah tu, dah awal-awal. Baiklah apa pun. Suamban boleh, kata dia. Faham boleh. Ajak orang ikut dia. Sebab dah redha kan. Redha. Maksudnya dah ada apa dah? Serah. Kau nak bawa aku, bawa lah. Ada redha. Mana ini isteri yang redha pada suami dia. Kalau tak redha tu sabar lah. Sabar lah ayah kau ni. Sabar kan. Kalau tak sabar tu pun popek-popek lah. Jadi sabar ni, kenapa sabar? Sebab kenapa redha? Sebab redha ini balasan dia redha. Redha balasan dia redha. Apa? Bila kita redha kepada Allah, balasan dia Tuhan redha kepada kita. Sekiranya kita memahami apa itu redha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan redha Allah kepada kita bukan sekadar redha, tetapi redha Allah kepada kita ada kelazatan nama dia. Bagi orang yang memahami makna redha Allah kepada dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hijab hati kita. Hati kita terhijab untuk melihat kemanisan redha Allah kepada kita. Sekiranya kita memahami kemanisan redha Allah kepada kita, maka kita korbankan segala-galanya dia. Jadi bagaimana untuk mendapat redha Allah kepada kita? Dengan cara kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita redha kepada Allah, kita akan dapat keredaan Allah kepada kita. Dapat redha Allah tu satu lagi Allah Taala memberikan kemanisan redha Allah kepada dia. Sebab redha ini adalah satu nikmat yang lebih besar. Redha Allah lebih besar pada nikmat syurga itu sendiri. Syurga itu dah besar nikmat dia. Ma la 'indru'at wala udhun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Manusia bila masuk syurga nanti masya-Allah sibuk dengan nikmat. Dalam surah Yasin apa? Syarilun apa? Hum azwarihum Allah Ta'ala sebut surah Yasin, manusia dengan suami isteri
dalam syurga itu sibuk menikmati nikmat syurga. Dalam surah Yasin ada ayat. Jadi manusia dalam syurga itu apa bodoh kita buat ke dalam syurga ni? Tuhan sebut dalam Quran, manusia dalam syurga sibuk dengan nikmat syurga. Makan, minum, berkahwin, apa. Jadi bila manusia masuk syurga, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada penghuni syurga, wahai penghuni syurga. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmat kamu yang kamu dapat? Ada kekurangan, ada yang tak cukup. Macam kita melayan tetamu kan, tengah makan tu, ada tak lauk tak cukup? Baru nak nyuap. Dah tanya dah. Itu tanda kemuliaan tuan rumah. Jangan kita tagu pula, baru makan dah tanya. Tak, itu cara dia memuliakan. Kita kan belajar pada Allah. Orang datang rumah, orang dah masuk dah. Sila-sila masuk. Benar masuk lah Tak, itu bukan, itu tanda orang mulia. Masuk, sila masuk. Kita dah masuk dah, disuruh masuk balik. Itu tanda mulia. Baru makan, tanyalah, ada tak cukup tak? Kita start tanya. Jadi Allah Subhanahu bertanya kepada syurga, wahai penghuni syurga macam mana? Ada yang kurang, ada yang tak cukup. Maka penghuni syurga, ya Allah, banyak, cukup ya Allah. Semua ada, luar biasa. Kata penghuni syurga. Maka Allah Ta'ala kata, ada satu lagi aku nak bagi. Yang lebih hebat pada nikmat yang kau rasa. Kita pun terkejut. Nikmat apa yang kau nak bagi ya Allah? Ini pun dah banyak. Ada satu lagi nikmat yang lebih nikmat daripada engkau. Apa dia? Ridha ya. Aku nak berikan kepada kamu keridhaan aku. Wala sakhat. Tidak ada lagi kebencian, kemarahan kepada kamu selama-lamanya. Aku berikan kepada kamu keridhaan aku. Maka dibaca ayat waridwanullahi akbar. Keridhaan Allah adalah sebesar-besar nikmat. Jadi ketika itu kita merasai kemanisan redha Allah lebih lazat daripada syurga itu. Di keridhaan Tuhan itu lazat sebenarnya. Tapi di dunia ini kita terhijab daripada memahami makna kelazatan redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kepahaman makna keridhaan Tuhan, kita akan usaha untuk mendapatkan keridhaan Tuhan itu. Sebab bukan sekadar mendapat redha, kita merasa bahagia bila kita diredha. Tidak akan memahami makna nikmat redha Tuhan kecuali pencinta. Pencinta sahaja yang memahami makna nikmat redha. Kekasih dengan kekasih sahaja memahami makna nikmat redha. Pasangan bercinta, kalau pasangan tak bercinta, orang tu marah ke kita, lantak apalah kita kata. Orang tu dia marah ke kau lah. Marah, mana marah ni tak redha lah. Kita peduli apa? Tak ada apa-apa. Tapi cuba kekasih. Kekasih dengan kekasih. Dah terasa dia. Kita tahu. Kita kan cari jalan. Dah merajuk dia dah lah. Cari jalan. Contoh. Boleh dia coklat. Boleh dia. Riang dia. Kita kata. Sebab apa? Redha itu satu nikmat. Dipahami oleh para pasangan kekasih saja. Tapi kata kawan dengan kawan, terasalah kau tak beri coklat malam, dia lentai. Tak ada apa-apa gitu, tak faham gitu. Ataupun kawan kita syukur dengan kita, tak ada apa-apa nilai. Sebab kita tak memahami. Begitu juga bila kita kata Tuhan redha, Tuhan tak redha, kita tak faham maksud Tuhan redha dan Tuhan tak redha, kecuali kita mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan kekasih. Dia sangat mengharap keredaan kekasih dia. Bahkan satu nikmat pula pasangan kekasih ni, kalau tengok muka kekasih dia, senyumlah. Seminggu dah mahu. Sebab kekasih dia bertambah redha dia, senyum dia. Nikmatnya kata. Kenapa dia faham makna tu? Sebab dia mencintai kekasih dia. Dia kekasih dia redha, sonok dia gitu. Minggu lepas dia merajuk. Seminggu dia beranung. Sebab kekasih dia merajukan. Bila dia bagi macam bagikan batik, bagi kerupuk lekor, langsung lekor lah. Jadi senyum dia. Yang penting kekasih dia dah redha, dia rasa bahagia. Begitulah kepada Allah Subhanahu wa taala
Jadi bagi orang yang memahami, maka dia akan usahakan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat redha Allah taala, salah satu dia apa? Kita redha pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah sesuatu itu ujian semata-mata. Tuhan uji kita sakit, Tuhan uji kita susah. Tuhan nak tengok kita redha atau tidak kepada dia. Oh, ini tak boleh jadi, kita bermaksud tak mampu kita menahan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bagi benda yang lebih besar lagi pada tu. Tuhan uji kita sikit-sikit, bukan banyak pun. Kita dengan banyak kan. Allah Taala kata sikit, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un, kata Allah SWT. Allah Taala berikan azab-azab yang sikit, bukan azab yang besar-besar pun, kata Allah SWT. Jadi Tuhan uji kita sekadar nak tengok setakat manakah tahap kita memahami makna di sebalik ujian tu. Jadi mahal, redha Allah Taala ini mahal. Dia nak boleh dengan ujian. Tak ada faedah apa pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Dijatuhkan kita sakit, ditarik nikmat kita, Allah Taala tak dapat faedah apa pun. Tidak mudarat, tidak manfaat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tarik nikmat ke kita, apakah Tuhan dapat manfaat? Tak dapat manfaat pun. Apakah mudarat? Tidak mudarat pun. Kenapa Allah buat kita macam dunia macam tu? Apakah Allah Taala saja nak buat? Kenapa tak bagi kita ni kaya? Kenapa Tuhan tak bagi kita sehat ya? Sampai mati tahu ya. Kalau kita nak macam tu kan? Semua nak macam tu. Nak sehat ya. Nak mati esok, batuk 3 kali saya mati. Saya pun macam tu fikir. Kalau boleh nak mati, tak ada lelo, terkolak, meninggal tu. Tak ada nak sakit dulu kan. Hak Allah Subhanahu wa taala buat pada hamba dia. Dia sakit. Tapi ini apa makna dia kata? Makna Allah Taala tak tengok uji kepada kita. Bagaimana kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita sabar. Allah sabar itu dah banyak pahala dia dah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja Allah Taala beri pahala sabar itu tidak terkira bighairi hisab. Itu sabar. Kalau redha, lebih pada itu lagi. Redha. Maka redha, kita akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah Taala nikmat yang sebesar-besar nikmat. Jadi nak dapat redha Allah Taala, kita kena redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang faham, maka dia memilih untuk redha walaupun pahit, walaupun susah. Sebab apa? Redha kita akan dibalas dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bertukar jadi nikmat. Bala itu akan bertukar jadi nikmat. Sehingga kita faham makna redha Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya sebagai seorang mukmin yang sejati, hendaklah anda menuntut diri melaksanakan maksud-maksud yang tersimpul dalam hadis Nabi yang boleh kita huraikan tadi, yaitu bila kita mengatakan aku redha Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadan nabiyya wa rasula. Dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, hendaklah anda mewajibkan diri bersifat dengan sifat-sifat yang terangkan dalam hadis tersebut, sebab hal ini tidak cukup dengan ucap dengan lisan sahaja. Kerana yang demikian itu tidak berkesan, meskipun faedahnya adalah pahala dia kita ucap tu raditu billahi rabba. Macam tu juga bila kita ucap hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, dapatlah pahala zikir tu. Tapi apa maksud hasbi Allah wa ni'mal wakil? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, cukuplah aku Allah. Kalau maksud cukuplah aku ada iman kepada Allah, dah cukup. Apa maksud hasbi Allah? Maksud hasbi Allah, cukuplah aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu maksud hasbi Allah. Hasbi Allah bermaksud cukup, bermaksud dengan iman kita kepada Allah dah cukup. Walaupun dunia kita tak ada, duit tak ada, harta tak ada, iman kita kepada Allah dah cukup dah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu maksud dia. Mampu kita buat macam tu? Tak mampu tu. Jadi kita ada pahala menyebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sedangkan maksud dia, cukuplah aku Allah. Itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengamalkan makna hasbi Allah wa ni'mal wakil
Sehingga apa? Sehingga Nabi Ibrahim tidak minta kepada Allah apa-apa yang patut untuk diri dia. Kita ni minta, walaupun tak minta melidah hati kita. Ya Allah, tak patut macam ni ya Allah, aku nak macam ni ya Allah. Jangan kau buat macam ni ya Allah, aku nak macam ni ya Allah. Kalau mulut kita, paling tidak hati kita. Ya Allah, aku nak lebih kaya ya Allah. Mana ada hati kita kan. Minta sesuatu yang mana kita hendak sesuatu apa yang Tuhan bagi kita nak yang lebih pada itu lagi. Kita nak macam ni, kita nak macam ni. Bila kita sakit, hati kita ya Allah, boleh minta, bukan kali minta. Tapi ada satu peringkat seseorang yang sangat beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak minta. Ada tuan rumah, ada tetamu, kita jadi tetamu pada rumah orang yang mulia. Kita bertamu pada orang mulia. Tetamu tu mulia. Bukan tetamu, tuan rumah tu mulia. Tuan rumah tu pun murah, tuan rumah tu mulia. Kita ni sebagai tetamu dah jadi tetamu macam mana? Kita pula kan. Ada orang tetamu datang rumah, maka tuan rumah pun hidang. Hidang Nescafe. Teh ada tak teh? Teh tarik. Saya boleh Nescafe, tapi kalau teh kau sikit dia. Tuan rumah mulia, dia tak salah. Boleh. Cuba buat. Tak masalah tuan rumah. Lepas tu apa lagi? Makan pula. Podah sikit sambal ke sambal. Kalau dapat tu sambal sedap ni, dia pun tumbuh sambal juga. Okey. Ada lagi tetamu pula, dia ontok je. Bagi Nescafe, minum Nescafe, biskut lebar, tak nak ontok. Sedangkan dia tak bawa mana. Kenapa? Sebab dia nak menunjukkan akhlak lebih. Dia tak minta sesuatu yang tuan rumah tak bagi. Apa yang tuan rumah bagi tu bagilah. Dia menunjukkan akhlak, dia menunjukkan kebaikan pada tuan rumah. Maka dia tak minta. Maka begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menunjukkan akhlak yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim pada satu ketika itulah, pada ketika Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, ketika itu dia pasrah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang melakukan kejahatan Namrud, walaupun yang melakukan kejahatan Namrud, tetapi Nabi Ibrahim melihat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebat. Orang macam ni hebat. Orang yang naya kita, kawan kita. Kawan kita yang naya kita. Jadi kalau kita bermuamalah dengan kawan kita, kita kena bermuamalah dengan hukum syariat. Kalau kita nak bermuamalah dengan kawan kita, hendaklah kita bermuamalah dengan hukum syariat. Kalau dia tipu kita selatui, berhak kita ambil hak kita selatui. Itu berhak. Kalau kita nak ambil hak kita kepada kawan kita, naya kita, berhak kita. Dia tipu kita selatui, kita tuntut dia selatui. Kalau tak sampai kat dunia, kat padang mahsyar saja dan tuntut kau. Berhak tak? Ya, berhak. Berhak kita tuntut. Kita tuntut kepada hak kita berkawan kita, nanya kita selatui, berhak kita tuntut kat dunia ni. Tuntut selatui. Sampai ke mahkamah, boleh kita minta hak kita. Tak selesai kat dunia, akhirat esok kita simpan dan tuntut kau sampai ke kadang orang itu. Siaplah kau, dia tuntut kau sampai pada masyarakat. Berhak kan? Ya, berhak. Tuhan panggillah, adil. Atau ketika mana orang berjahat kepada kita, ketika itu kita melihat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku kepada kita, maka qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita iaitu berlaku benda yang tak baik melalui tangan orang tu. Kita ditipu dan sebagainya, maka kita melihat itu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak minta pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbuat sesuatu. Sebab kita ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita diam sahaja. Kita sabar dan redha sahaja. Jadi begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mana Namrud campak dia ke api, ketika Nabi Ibrahim melihat ini qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi Ibrahim pasrah 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang risau dia Jibril alaihissalam.
bahawa Nabi Ibrahim akan dicampak ke hati. Itu yang Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, kalau kau nak tolong, pergilah tolong. Maka datanglah Jibril alaihi salam kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ada tak apa hajat-hajat? Nabi Ibrahim sepatutnya berhajat untuk menyelamatkan diri daripada api itu. Nak masuk ke api sepatutnya berhajat. Kita boleh terdosa, kita cari. Wahai tawari kat ustaz, kat imam. Tak mahu dah. Ada satu lah dekat Tok Pekong Sami lah. Dia tu mahu lah dia. Tapi dia guna hantu lah. Kita hantu tak hantu, yang penting penyakit hilang. Masya Allah. Terdosa kan kita kan. Dia terdosa tu, kita bunuh. Ini yang nak nolong ni bukan hantu. Yang nak nolong ni malaikat Jibril alaihi salam. Tak berdosa pun kalau Nabi Ibrahim kata tolonglah. Maka kata Jibril, wahai Ibrahim, ada tak apa hajat-hajat yang kau perlukan daripada aku? Nabi Ibrahim, boleh saya tolong hambus api depan ni? Sopo-sopo sah ni? Jibril hambus sekali je terpelanting api tu. Boleh saja. Tapi Nabi Ibrahim menunjukkan bulat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Ibrahim, adapun kepada engkau aku tidak berhajat. Aku hanya berhajat kepada Allah Ta'ala sahaja. Kata Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan, kalau engkau berhajat kepada Allah, angkatlah tangan, minta kepada Allah. Maka kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala mengetahui apa yang aku hajatkan. Maka tak perlu berdoa. Maksud Allah Ta'ala lebih kaya daripada doa aku. Kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala lebih kaya daripada doa aku. Kata Nabi Ibrahim. Maka akhirnya Nabi Ibrahim menyebut, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku Allah Ta'ala. Bermaksud cukuplah Allah Ta'ala tahu. Kemudian kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud Hasbi Allah wa ni'mal wakil Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hanya menyebut Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan nak selamatkan, Tuhan selamat. Kalau Tuhan nak binasakan, binasa. Itulah maksud dia. Maka Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim dengan pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ucapan tidak semudah amalan. Maka hendaklah dilakukan. Kenapa dia kata? Sebab tetapi bila kita sebut ada faedahnya. Demikian pula hendaklah anda membuktikan segala ucapan anda dalam zikir. Zikir kita apa maksud dia? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu masya-Allah. Maksud dia kan hasbi Allah ni, bermaksud hasbi Allah maksud cukuplah aku beriman kepada Allah. Apapun keadaan hidup kita, maka itu kita kata terpulang kepada Allah. Kita dah cukup dah. Kita beriman kepada Allah dah cukup dah. Hasbi Allah. Itu maksud kita mengamalkan apa yang kita sebut. Apa yang kita doa dan yang lainnya. Maka tuntutlah dirimu akan hakikat-hakikatnya dan bersifatlah dengan petunjuknya. Mana Al-Imam Al-Haddad menyarankan kita amalkan apa kita sebut. Jadi kita sebut ni banyak lah, tapi amalnya belum. Doa iftitah 5 kali kita baca. Hari semalam doa iftitah. Setiap kali kita sembahyang kita baca doa iftitah. Dapat pahala tak? Dapat pahala lah doa iftitah. Tapi apa kita baca doa iftitah? Kita buat ke belum? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca doa iftitah. Tak sebut dah. Inna salati, ya Allah, salat aku. Wa nusuki, ibadat aku. Wa mahyaya, hidup aku. Wa mahya, apa maksud hidup? Sebenarnya kita lahir sampai kita mati dah. Kita dah sebut dalam sembahyang. Bermaksud dalam sembahyang kita sebut, ya Allah, salatku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Semua kerana Allah. Sedangkan amal kita kerana nafsu kita. Nafsu kita. Semua kerana nafsu kita. So nafsu kita, untuk kita. Semua untuk kita. Sedangkan solat lillah. Jadi siapa yang menipu sebenarnya? Sebab tu Imam Ghazali betul dia sebut. Berapa ramai orang sembahyang, semua penipu. Imam Ghazali bunyi macam kasar. Bila kita tengok apa dia? Ya pula. Kita sebut tapi kita tak buat apa.
Ya. Kalau macam tu, tak payah baca doa iftitah. Sebab kita dah sebut kan. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kalau hurai masuk la syarikalah ni, masya-Allah, takut kita dengar. La syarikalah, tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu ni bukan tidak ada sekutu pada penyembahan. Tidak ada sekutu pada maksud. Sebab kalau orang bahasa Arab, bila ada nafi kepada benda yang sebelum. Dalam bahasa Arab, bila ada nafi ini kepada benda yang sebelum yang kita sebut. Sebelum tu kita sebut apa? Sebelum tu bukan kita menyebut kita menyembah Allah dan tidak selain padanya. Sebelum tu kita menyebut tentang maksud ibadat. Bukan kita menyatakan sebelum itu kita hanya menyembah Allah dan tidak ada sekutu. Itu bermaksud kita tidak menyembah selain pada Allah. Kita hanya menyembah Allah dan bukan yang lain pada Allah. Itu bermaksud kita tidak menyembah selain pada Allah. Tetapi kalau sebelum tu kita bukan bicara tentang menyembah lain pada Allah, kita bicara tentang maksud ibadat. Inna salati tersebut. Sesungguhnya tujuan salat. Wa nusuki tujuan ibadat. Wa mahyaya tujuan hidup. Wa mamati tujuan mati. Lillah kerana Allah. Kemudian la syarikalah. Tidak ada sekutu. Apa maksud tak ada sekutu? Tak ada sekutu pada tujuan itu. Tidak ada sekutu pada tujuan. Bermaksud hidup kita kerana Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Bila tujuan yang lain, kita menyekutukan pada tujuan hidup kita. Jadi ada dua tujuan hidup kita. Kerana Allah, kerana nafsu. Sedangkan kita, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi tujuan hidup kita. Semua lillah. Salat, ibadat, hidup, mati, kerana Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu. Bermaksud tidak ada tujuan lain. Itu maksud doa iftitah kita. Hidup kita tak ada tujuan lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sekutu. Jadi maksud bila hidup kerana nafsu, kita telah menyekutukan tujuan hidup kita. Jadi besar sebenarnya kata-kata doa iftitah itu. Cuma kita saja tak muhasabah, tak nak tengok balik, tak nak muhasabah diri kita dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Jam tak ada ni memang saya tahu ya. Kita tak jam. Pukul ni. Saya tengok. Pukul 8. Astagfirullahalazim. Tak tunjuk sejarah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.